saudara Ahmad Awang terpulanglah. Tapi semua kata apa, nak masuk kubur ke apa, terpulanglah saudara. Tapi bila anda mengatakan AMDAP tu salah Ahmad Awang. Salah. Kenyataan AMDAP salah. Itulah slogan yang mereka lontarkan saban hari. Seolah-olah UMNO ini mengemis dengan DAP. Tidak. Kita menyantuni, saya nak jelaskan. Saudara Kazani, betul lah, Jana Sakau ada lah, dia kata. Ini keadaan saudara. Jadi anda nak menegakkan macam mana? Dia tuduh pula UMNO dengan DAP dengan AMDAP dan sebagainya. Bila masa pula kita menyembah dengan DAP untuk kerajaan? Tidak. Kita menyantuni. Kerana kesannya adalah kesan kesombongan, keangkuhan. Tan Sri Muhyiddin tidak mahu menyantuni saranan Duli Yang Mulia Pertuan Agong supaya diwujudkan kerajaan perpaduan. Itu jelas. Sebab lepas saja dia menghadap, berjumpa dengan menghadap tuanku bersama-sama dengan Saudara Ibrahim, dia terus tolak. Saya telah menolak kerana selepas itu ada dia punya sidang media di rumah dia. Kenyataan dia apa? Kenyataan dia, saya sebentar tadi bertemu dengan ini Agong yang menyarankan supaya dibentuk kerajaan perpaduan ataupun UG government, dan saya menolak. Sebelah dia tu Haji Hadi. Dan sekarang anda nak kata UMNO yang menyembah untuk bersama dengan DAP terus tuduh AMDAP. Anda berlaku tidak adil pada UMNO. Kalau nak tuduh AMHAN, okeylah. UMNO dan Pakatan Harapan. Saudara, ini jelas saudara. Dan akhirnya bila tak nak tubuh kerajaan, bayangkanlah kalau tak tubuh kerajaan, apa berlaku di Thailand? Bagaimana kata Mak Sabu, apa berlaku di Lebanon? Dah 8 bulan pilihan raya, kerajaan tak boleh nak dibentuk. Tak ada menteri. Akhirnya ekonomi negara lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Apakah anda nak mau melumpuhkan lagi ekonomi negara? Dan keadaan susah rakyat sekarang ni. Ini keadaan saya. Aduhai. Saya kadang-kadang bila anda menuduh benda itu, saya marah sebab benda tak betul. Pencerahan saya ini masih menjadi penjelasan. UMNO tidak bersama dengan DAP. UMNO bersama Pakatan Harapan. Dan dalam Pakatan Harapan memang ada DAP. Dan kalau anda nak rasa benci sangat dengan DAP, saya nak tanyalah, kalau anda menyokong Perikatan Nasional, apakah anda lupa dalam Perikatan Nasional itu ada parti gerakan? UMNO dah biasalah, kita dah biasa dengan MCA. Waktu UMNO menyantuni MCA, MIC, tak ada pula anda nak tuduh pula AMNIS ke apa sebagainya. Kenapa DAP? Ini masalahnya saudara. Anda merasakan bahawa kerana pimpinan anda gagal untuk diangkat, dinobatkan sebagai Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional menubuh kerajaan, anda menggunakan istilah demokrasi yang bagaimana? Demokrasi apa yang anda pakai? Bila rakyat semua dah buat keputusan, 82 kursi Pakatan Harapan, Perikatan Nasional 74 kursi. Dan bila diminta disantuni, apabila tuanku menyarankan, tentulah UMNO akan memilih dengan Saudara Ibrahim. Itu realitinya, jangan ditolak. Sebab memang saudara sukalah. Saya nak tanya pada saudara, seolah-olah saya tengok dah keadaan sekarang, seolah-olah sekarang ni nak ditukarlah kerajaan. Nak ganti dengan kerajaan mana? Tolong nyatakan pada saya sekarang ni, kita nak ganti dengan kerajaan mana? Kita nak lantik siapa je Perdana Menteri sekarang? Saya bukan menyokong Saudara Ibrahim. Beliau adalah Parti Keadilan. Saya daripada UMNO. Tapi saya melihat usaha yang dilakukan oleh Datuk Saudara Ibrahim memerangi rasuah. Saudara, bukan senang saudara. Beliau sanggup membahayakan dirinya untuk memerangi kebejahatan rasuah. Sebab itu dia kata memang saya diugut dalam ucapan dia tu, tapi dia tidak akan berganjak walaupun selangkah untuk memenangi rasuah. Jadi nak cari mana pemimpin yang bersih daripada rasuah. Saya tak suka soal lain. Bagi saya lah, ini nak memimpin negara saudara. Tak apalah sekarang ni kalau saudara kata Tan Sri Muhyiddin yang sesuai jadi Perdana Menteri, mungkinlah agaknya. Wujud lagi lah Jana Wibawa. Jana Wibawa lancing lah saudara. Lepas itu kurunglah rakyat. Itu keadaannya saudara. Takkan nak lantik balik Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Sekali lagi kelang kabut negara kita ni. Nah, ini gambaran saudara. Saudara bercakap menuduh AMDAP memang saya marah. Kerana itu tak benar. UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan ada DAP. Saya tak nafikan. Tapi jangan lupa ada amanah. Sama juga dengan Barisan Nasional. Dalam Barisan Nasional ada MCA, ada MIC. Saudara Nur Razia Aizan, no to Muhyiddin please. Habis nak lantik siapa? Nak lantik Hamzah? Aduh, anak beranak nanti habis minyak negara. Nak lantik siapa?
Sebab itu saya katakan sekarang ni, kita berlapang dada, beri dia peluang dulu. Biar dia buktikan kemampuan dia. Ini masalah sekarang ni, kita ada mempunyai clock dalam pemikiran kita. Tak boleh. Sedangkan dia berusaha untuk memulihkan negara. Jadi kalau orang nak memulihkan negara, kita nak sokong. Itu pandangan saya, saudara. Panjang pula bicara saya. Sebab saya bila di ini. Dan sekarang ni saya melihat, hari ni sudah pun diumumkan, saudara, ini calon-calon yang akan bertanding. Saya insya-Allah lah nanti saya mendapat tahu bahawa kenyataan tadi ucapan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO beliau mengatakan 65. Ini saya bercakap tentang daripada persepsi UMNO, saudara, ya. Sebab Barisan Nasional memanglah UMNO Barisan Nasional lah, sebab kita tidak masuk dalam pilihan raya menggunakan lambang UMNO. Kita menggunakan lambang dacing, lambang Barisan Nasional. Sebab itu kita sebut calon Barisan Nasional, bukan calon UMNO. Walaupun semua calon-calon itu terdiri daripada ahli UMNO apabila MCA MIC tidak bertanding. Tetapi realitinya calon-calon Barisan Nasional. Dan menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, bahawa sejumlah 65% calon kali ini diturunkan adalah merupakan muka baru. 20% saja saya orang lama, itu berupa ketua-ketua bahagian. Dan 15% lagi adalah mereka yang masih menyandang jawatan sebagai wakil rakyat. Itu saja. Saudara, retinya kalau hendakkan calon muka baru, Barisan Nasional menyediakan calon. Dan saya dapat tahu, saya dipahamkan, sebagaimana yang saya katakan, bahawa di Selangor, Sungai Air Tawar katanya ketua bahagian Datuk Rizam akan bertanding di Sungai Panjang Datuk Imran selaku ketua pemudanya. Di Sungai Burung, Ustaz Khair, itu mantan ketua pemuda. Di Semenyih, Wan Zulaika, ketua wanita. Batangkali, ketua bahagiannya Datuk Isa. Dan 7 kerusi yang dipersetujui oleh Pakatan Harapan untuk ditandingi, saudara, iaitu di Jeram. Katanya Datuk Jahaya, ketua bahagian Kuala Selangor. Kemudian di Kuang, Datuk Asnal, itu ketua bahagian yang baru bagi Selayang. Di Dengkil, Saudara Azli, ketua bahagian yang baru. Untuk Selat Kelang, Datuk Rosli, ini ketua bahagian Kapar. Si Jangkang, Saudara Hafizi, ketua pemuda. Di Gombak Setia, saya difahamkan Datuk Wira sendiri, Datuk Wira Megat, sendiri selaku ketua bahagian Gombak. Beliau akan bertanding di Gombak Setia. Dan di Dusun Tua, Datuk Wira Johan selaku ketua bahagian. Itulah calon-calon yang bakal bertanding. Now, saudara, daripada jumlah 12 kerusi yang ditandingi oleh UMNO Barisan Nasional di Selangor, nama pun dah tahu, sekejap lagi kita umumkan, ini kita dapat dengar juga, saudara, untuk calon perpaduan di Negeri Sembilan. Saudara, saya lihat UMNO ataupun Barisan Nasional dapat 17 kerusi, PKR 7 kerusi, Amanah 2 kerusi dan DAP 10 kerusi. DAP itu kawasan lama mereka lah. Amanah 2, PKR 7 dan UMNO 17. UMNO kursi Pertang, Sungai Lui, Serting, Palung, Jeram, Padang, Lengging. Lengging ni yang kata berebut dengan Amanah apa semua. Akhirnya Amanah pun bersetujulah bagi pada UMNO. Juasih, Seri Menanti, Senaling, Johor, Cembung, Rantau, Kota Tinggi, Bagan Pinang, Linggi, Gemas dan Gemencih. Amanah pula akan bertanding di Paroi dan juga di Kelawang. Sementara Parti Keadilan akan bertanding di Seri Tanjung, di Lukut, di Cuah, di Pilah, Labu, Ampangan dan Sikamat. 7 dun. DAP akan bertanding di Ceneh. Ini kawasan-kawasan yang majoriti pengundinya bukan Melayu, saudara. Di Ceneh, Bahau, Dinilai, Lobak, Temiang, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau, Seremban dan Repah. 10 kursi, saudara. Itu DAP akan bertanding. Kalau kita lihat, saya lebih suka melihat pada kedudukan kursi-kursi yang ditandingi oleh calon-calon UMNO. Di Pertang, katanya Datuk Seri Jalaluddin selaku pengurusi perhubungan UMNO Barisan Nasional. Sebab ini kawasan dulu ni kawasan UMNO. UMNO dapat 4,000 dan Keadilan dapat 3,000. Campur 2 tu 7,500 dan PAS cuma ada 578. Di Sungai Lui, Datuk Muhammad Razi daripada Barisan Nasional.
Dulu kawasan ni kawasan Barisan Nasional, saudara. Barisan Nasional dulu dapat 7,700. Keadilan 3,300. Situ ada 10,000. PAS cuma ada 1,000 lebih. Di Serting, katanya saudara Zamri Omar, ketua bahagian situ, ini memang kawasan lama lah, saudara, yang dimenangi oleh UMNO, 9,700. Keadilan ada 6,000. Campur 2 saja dah ada 13,000. PAS cuma ada 1,800. Di Palung, Mustafa Nagot, kata calonnya Datuk Mustafa Nagot, dia Barisan Nasional. Kawasan ni kawasan Barisan Nasional, saudara. Pilihan raya dulu 9,575. Keadilan ada 3,000. Campur 2 ada 12,000. PAS calon PAS dapat 1,000 saja. Di Jeram Padang, Datuk Zaidi, ya saudara. Dulu Barisan Nasional dapat 3,700. Keadilan 2,300. Dan calon bebas, PAS dia hilang deposit. Cuma ada satu seorang calon bebas itu 2,600. Artinya kalau 2,600 ni pergi ke Perikatan Nasional, tapi Keadilan 2,300 dan UMNO Barisan Nasional 3,000, siswa ada 5,000, ada 6,000, saudara. Itu kedudukan. Now kita tengok di Lengging, saudara. Waktu di Lengging dulu, Keadilan bertanding melalui Parti Amanah. Dia dapat 7,456. Barisan Nasional dapat 6,470. Apabila calon yang UMNO sekarang ni, Keadilan dia tak lari, dia punya pengundi. Kalau mereka campurkan dua ni dah 13,000. PAS cuma ada 1,600 modalnya. Di Juasih, katanya Bibi Saliza akan bertanding, mewakili UMNO. Dulu, ini kawasan UMNO ni, Juasih ni, saudara. Dulu dapat 4,146, Keadilan 3,000. PAS cuma ada 624, artinya 7,000 ada kat situ. Di Seri Menanti, ini kawasan ni dulu, PAS dapat 2,700, Keadilan, UMNO 3,362. Situ aja dah ada 5,000. 6,000. PAS cuma ada 535. Ini kawasan-kawasan UMNO, saya nampak. Di Senaling, Datuk Ismail Lazim katanya, pilihan raya dulu, UMNO Barisan Nasional dapat 3,400. Keadilan dapat 2,400. Situ aja 5,800. Calon daripada PAS 598. Di Johor, saudara Saiful Yazan, saudara, Barisan Nasional 3,900, Keadilan 2,900. Campur dua, di situ sudah ada 6,800. Calon PAS dulu dapat 1,269. Begitu juga di Cembung, saudara. Di Cembung, dulu Cembung Datuk Zaiful Zahari katanya. Barisan Nasional dapat 9,079, PKR ada 5,000. Campur dua tu 14,000. Saya sebut dia PKR ni, saudara, sebab mereka tak lari undinya. Jadi kalau begitu jadinya keseluruhan 14,000. PAS cuma ada 1,200. Kalau PAS ada dalam 4,000, 5,000 tu mungkin tak menggerunkan, saudara. Begitu juga di Rantau kawasan Tok Mat. Dulu Tok Mat bertanding pun dapat 10,000. Dan PKR yang masuk bertanding pun dapat 5,000. Dua campur begitu ada 15,000. Adalah dulu calon daripada PBM, iaitu Pak Cikgu Bat, dia dapat 4,000 saja. Dari 4,000 nak lawan dengan 15,000. Ada 16,000. 16,200. Kawasan Tok Mat, saudara, di Rantau. Di Kota, saudara Syuami Aini, dulu Barisan Nasional dapat 6,356. Keadilan 3,300. Campur dua tu 9,600. PAS ada 1,300, saudara. Begitu juga di Bagan Pinang. Bagan Pinang katanya Najib Tan Sri Ishah Samad, anak Tan Sri Ishah ni bertanding katanya. Dulu Barisan Nasional dapat 7,146 dan Keadilan 5,200. Tak ada calon PAS. Kalau dua ni cantum masuk, ni work home je lah. 5 campur 2, 12,000. Di Linggi, Linggi ni kalau benar itu calonnya sahabat saya, Datuk Faizal, Ketua Bahagian Port Dickson. Dulu calon Barisan Nasional dapat 6,072, Keadilan 5,400. Campur dua ada 11,000. Sedangkan calon PAS cuma dapat 992, saudara. Di Gemas, Datuk Abdul Razak, Barisan Nasional dulu 9,800. Keadilan ada 5,000. Di situ aja ada 14,000. Calon PAS dapat 2,000. Dan akhir sekali Gemencih, iaitu Hai Suhaizimi Suhail Milzan, dulu dapat 6,963. PKR 6,600. Campur dua tu ada 12,000. PAS cuma ada 1,000. Sebab itu saya katakan, saya nampak calon-calon yang diturunkan oleh UMNO kali ini, UMNO Barisan Nasional,
17 kursi ni insya-Allah. Dan di Negeri Sembilan sapu bersih, saudara. Saudara, sama-sama kita tunggu. Insya-Allah besok saya akan mengulas kedudukan macam mana calon-calon yang diturunkan, yang disahkan oleh Presiden UMNO. Saudara, selamat malam Sabtu, sama-sama kita nantikan, teruskan perjuangan. Cuma saya minta satu je, saudara. Janganlah kita menaburkan fitnah. Janganlah kita memaki hamun orang. Sebagaimana titah Tuanku Selangor bahawa pentas politik bukanlah lesen besar untuk pemain politik melemparkan tuduhan, cacian dan sebagainya. Kita harus menjadi warga cinta damai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.